Assalamualaikum. Kita kembali bertemu di MHI Malaysia hari ini. Dan hari ini 11 Oktober, hari Jumaat, bersama dengan 7 Rabiul Akhir. Semoga anda semua terus bahagia, permai. Kata kunci kita untuk pagi ini. Pastinya hari Jumaat ni kita nak bahagia, nak rasa bahagia sebab esok cuti. Dan juga hari kita tahu hari ini penuh dengan keberkatan dan sebagainya. Jadi banyak-banyakkanlah kita bersedekah, kan, buat pahala untuk hari Jumaat ni. Kerana ini adalah hari yang paling mudah untuk kita dapatkan keberkatan pada hari-hari tertentu seperti ini. Dan kadang-kadang keberkatan ni daripada kita lakukan sedekah, mungkin amal kebaikan yang lain. Juga kalau kita rajin untuk mengembara. Bila kita musafir dengan niat yang baik untuk melihat bumi ciptaan Allah, pastinya akan ada rezeki demi rezeki akan muncul, memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Dan nanti kita nak bersama dengan individu yang itulah, bila bicara tentang kepuasan ni, dia lain orang lain dia punya tahap kepuasan tu. Ada macam Puan, bahagia dengan apa kalau nak, mungkin bahagia dengan memasak ke? Ya, macam awak bahagia dengan berpantun ke, kan? Jadi ada orang, dia lebih suka mengembara untuk melihat bagaimana pengalaman di negara-negara orang. Kan pastinya setiap negara tu ada budaya dan tersendiri dan sebagainya. Jadi di belakang kami ini, nampak tak? Sebuah kereta sebenarnya nampak biasa. Kalau secara logik akalnya macam boleh ke ni? Boleh ke? Tapi kereta yang berusia belasan tahun ni dah sampai sejauh Norway. 25 buah negara telah direntasinya. Kalau dapat saya sebutkan antaranya ialah tentang China, Sri Lanka, Pakistan, India, Myanmar, Spanyol, Greece, Switzerland, Itali, hanya dengan menggunakan kenderaan kecil ini. Kelisa. Okey, kita nanti akan bawakan bagaimana sebenarnya kekuatan, bagaimana perjuangan insan yang berani membawa kereta ini menjelajah 25 buah negara. Makan tahun, Fatri. Betul. Sebab juga melibatkan kos tentang persiapan. Kita nak saksikan rangkumannya supaya anda lebih faham dan menjiwai sebuah keindahan perjuangan ini. Trouble you will find you no matter where you go. No matter if you're fast, no matter if you're slow, the eye of the storm or the cry in the morn, you're fine for a while, but you start to lose control. Baik, kita bawakan inilah dia pengembara yang kita hormati dan juga kagumi, Encik Nur Sulhi Rahim. Dan paling penting sekali dia pergi dengan seorang anak lah. Anak ni beruntung sebenarnya. Muhammad Aidil. Ini berusia 19 tahun. Okay, mula ikut bapa pada usia 15 tahun. 15 tahun? Ya. Okey. Jadi bagaimana boleh bermula? Orang kata ni, kau ni mungkin kalau orang terdekat lah kata, yang buang tepiat ni. So orang kata ada jalan yang senang, yang mudah, tapi kenapa memilih untuk naik kenderaan ni untuk jelajah tempat yang jauh? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk terima kasih ucapan saya pada TV3, Cik Fitri, Cik Fariha kerana menjemput saya lah. Benda ni datang last minute. Dia datang seru kot. Dia kata kalau saya nak travel menggunakan kenderaan lain atau angkutan medium lain, mungkin makan masa, makan modal yang tinggi. Jadi saya gunakan kereta ni sebab kereta ni yang saya ada untuk cari makan, untuk apa semua. Jadi terdetik hati saya, kenapa saya tak luangkan masa bersama anak saya menggunakan kereta ni. Jadi kami ada masa yang bebas. Jadi dengan cara tu saya rasa yang kenderaan ni paling sesuai lah. Tapi ini satu tindakan berani juga. Berani dan bodoh sebenarnya. Saya tahu orang yang macam mengkritik, macam banyak. Sebenarnya saya penguasaan bahasa Inggeris agak kurang pada mulanya dulu. Jadi bila nak berkomunikasi kat luar tu, kebanyakan kita kena berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Jadi disebabkan tu ada kutukan, macam-macam kutukan. Kereta ni boleh buang sungai, boleh buang laut, mungkin scrap apa semua. Jadi benda tu sepatutnya kita tak jadikan sebagai satu kelemahan, kegagalan. Kita usahakan, kita buktikan. Kita cuba semampu yang boleh lah. Ada pemandu gantian ke macam mana? Dengan usia 15 tahun tu tak boleh lagi kan? Tak boleh lagi. Jadi bila masa menjadi pemandu kepada ayah? Baru 19 lah. Baru dapat kepercayaan lah. Benda tak masa tengah jalan tu rasa macam besar lah kau buat? Tak, bila keadaan susah ke, ada ribut ke, ada cuaca yang kurang baik? Pernah sekali lah masa raya kedua. Raya kedua? Raya kedua dekat India. Masa tu saya dah cakap kat ni, jalan jangan pakai, jalan ni bahaya. Tiba-tiba dia buat perkara yang
Jalan last minute, shortcut. jalan shortcut, ikut jalan dalam, batu memang teruk. Isu Lepas tu kilat. sangkut situ menegak, tak boleh ke depan, tak boleh ke belakang. Okey. Lepas tu time tu merajuk lah bapak yang tu, Merajuk tak lah. bercakap, tak tahu sehari tu, sangkut situ tu je lah. Okey. Kita lihat ini kita bawakan juga kereta ni. Usia dah berapa tahun dah kereta ni? Buka boleh, Ini. Setahun lebih tua pada anak saya. Sekarang anak saya 19, dia dah 20 tahun. 20 tahun. Tahun 2004. Jadi kalau kalian bergerak dari negara ke negara, stiker-stiker ni penampak ni lah yang menjadi bukti. Ya, satu. Lepas tu secara semasa saya melakukan perjalanan, saya buat live Facebook. Bila live Facebook tu saya dapat membuktikan bahawa saya jalan menggunakan kenderaan ni jalan darat sepenuh masa. Jadi tak ada skip naik kereta api ke, naik kren ke, naik apa ke, tak ada. Pernah tak sebelum perjalanan tu kena scam apa-apa ke? Ada. Ada. Contoh? Contoh dekat tiap-tiap border ni, kita ni bersyukur tau, dekat Malaysia ni kita bebas. Undang-undang kita bagus, apa semua bagus. Walaupun banyak orang luar, volunteer luar datang ke Malaysia mempertikaikan macam-macam tentang kelemahan Malaysia. Tapi bagi saya, kita dah ada cukup dah semua. Dekat negara luar, kita masuk je kita kena pau. Dekat Bulgaria saya kena, Hungary saya kena. Nak masuk Turki, daripada Iran pun saya kena. Kebanyakan saya kena ni dekat negara-negara Islam lah. Dekat negara luar. Ini bukan auto Dulu saya pakai auto. Itu ya? menjadi kelemahan saya sebenarnya. Ini saya baru tukar pada manual. Dengan auto tu kita tak dapat nak kontrol kenderaan. Susah. Betul. Okey. Jadi bila dah capai tu tahap yang susah pergi Norway semua tu, Ya. apa impian seterusnya? Impian seterusnya, saya sebenarnya punya impian yang banyak impian lah. Tapi sebolehnya kalau saya tak nak lagi ke belah Eropah. Saya nak lebih ke belah Malaysia sendiri. Saya rasa Malaysia pun saya tak habis pusing Tak habis ni. lagi pusingnya. Ya, sebab Malaysia bukan hanya di Semenanjung, kita ada Sabah Sarawak. Okey. Dan insya-Allah So maknanya memang bawa kereta ni kalau nak pergi ke sana dari Malaysia masuk mana? daripada Malaysia untuk Masuk nak pergi ke ke sana? Eropah. Ha. Daripada Malaysia kita masuk Thailand. Thailand masa tu tahun 2019 sebelum Covid, saya masuk ke Myanmar. Myanmar, India, Pakistan, Iran, Turki, Bulgaria, Romania, Hungary, apa semua. Jadi masa balik saya tak boleh lalu balik. Saya nak bawa kereta ni jalan balik. Oh. Tahun 2022, 23. Masa nak bawa balik tu, pintu border Myanmar tutup. Dah setelah hampir 3-4 tahun tutup. Jadi saya terpaksa ambil satu langkah baru, ikut China. Baik. China kos tinggi lah. Aidil, macam mana mengembara pada usia muda, lepas tu ini bukan naik kapal terbang ni, ini memang awak bawa sendiri ni. So bagaimana? Apa yang awak perolehi daripada pengalaman menjelajah bersama dengan bapa? Okey, pengalaman tu banyak. Jadi kita banyak belajar dari segi sebelum ni saya pernah bawa motor tanpa bapa. Jadi setiap saya kena fikir dari segi kewangan, dokumen. Jadi setiap pengurusan dari border tu banyak belajar dari kesabaran lah. Setiap kita buat tu kita tak boleh melenting, kena sabar. Walaupun dia buat perkara yang tak senonoh, pau ke apa, kita kena layan je. Negara yang paling awak suka sepanjang perjalanan ni? Banyak suka. Bagi saya Pakistan lah. Pakistan. Sebab Sebab makan senang satu. Itu penting. Murah. Nombor kedua, orangnya Mesra. Mesra. Nature lah sebenarnya. Boleh cakap Hindi ke apa boleh? Bahasa, belajar bahasa. bahasa. Kalau cakap saya pandai, tak adalah pandai. Tapi Sebab tahu saya lah. pun sampai darjah 6 je belajar. Okay, jadi saya start belajar bahasa orang putih pun daripada bapak saya. Oh, okey. Banyak belajar dari bapak. Sisi bawa pasport mungkin nak tunjuk sedikit. Kenang-kenangan. Macam inilah Okey, kenangan-kenangan. sebab kalau melalui jalan udara lain dia punya ni. Ini Okey. jalan darat kan? Ini India kan? Ya, India ni. 2019 sampai semua start juga apa tu, lepas tu Pakistan, masuk sampai ke Eropah lah. Jadi ke Turki. Banyak saya pun tak faham dah dia cop-cop ni. Janji ada cop je. Janji ada cop, Lepas tu saya pergi balik untuk saya buat lagi visa India. Selepas Covid sebab dia tak valid kan. Jadi buat dia tak visa boleh Pakistan masuk balik. Canada. Banyak. 2-3 kali buat visa India ni sebenarnya. Sebab dia punya syarat agak tinggi. Agak ketat sikit. Nah. Okey, Dari segi baik. kewangan? Dari segi kewangan sebenarnya saya buat kerja renovation sekitar kawasan ni, renovation. Kerja-kerja kontrak. Saya basic electrical. Bila saya buat kerja electrical, kerja kontrak sekitar kawasan Kuala Lumpur ni, sebelah TV3 ni saya buat juga. Jadi cari duit. Tak kira apa kerja pun Okey, janji jadi halal. kalau ada misi yang berikutnya, Ya. masa kelisa ke kena upgrade sikit ke Saya guna rasa tak perlu upgrade kot. InsyaAllah saya yakin dengan keupayaan kenderaan Kuat, didikan. kemampuan dari segi yalah,
kadang orang buat mekanik kan. Apa jadi kita betul-betul bergantung kepada kenderaan ni. Jadi macam mana dari segi penyediaan, dari segi keselamatan kenderaan? Kemahiran. Sebenarnya masa saya pergi tu memang bodoh gila. Saya teragak je otak last minute. Saya ambil kunci kereta, saya start, sediakan dokumen, jalan. Jadi saya tak fikirkan benda-benda ni semua. Setelah berjalan baru saya faham. Saya belajar melalui kesilapan yang saya lakukan. Jadi saya belajar, apa yang saya ambil ialah belajar daripada kawan-kawan mekanik yang ada dekat Malaysia. Lepas tu macam mana nak pasang macam tu saya tak tahu. Saya buat video call. Video call kepada kawan-kawan, kawan-kawan yang akan bantu secara live. Dan semasa saya ni, kenderaan ni sebenarnya Malaysia lagi senang daripada kenderaan lain. Aidil, apa yang awak boleh ceritakan tentang kalau nak mengembara jauh ni, apa sebenarnya perkara yang sangat penting perlu ada pada seseorang tu? Seorang tu, pertama mental dan fizikal. Sebab mental ni kalau kita pergi by group, kita akan ada masalah dari segi orang cakap serasi lah. Kena cek benda orang yang serasi untuk Keserasian tu penting Yep. Ya, okey. Jadi bila dah seronok mengembara kan? Okey. Apa mungkin cita-cita ke, impian? Dan mungkin saya akan pergi lagi. Okey. Tapi kali ini mungkin saya nak mengajak kepada orang muda-muda yang lebih Maksudnya- muda dari segi umur. Sebelum ni cerita dengan yang travel ni kebanyakannya umur kepada 40-an ataupun 30. Okey. Saya rasa awak akan bertemu jodoh di Pakistan. Ada kemungkinan tak? Tak ada. Tak ada? Kalau berada di negara-negara sana, mereka apa respon mereka bila dapat tahu bahawa kalian daripada Malaysia Naik naik kereta. kereta ni kan Okey, mengembara? kalau daripada segi apa yang saya nampak lah ya. Daripada negara kelas ketiga, bila nampak yang kelas macam ni, dia kata kereta ni boleh buang. Siap ada anggota polis pun di Pakistan kata, this car is rubbish. Kata, throw away. Just like my car, my police car. All rubbish. Kata. Saya nak tumbuk lah. Tapi jika kita pergi ke negara kelas macam negara Eropah ke apa ke, dia orang pandang tinggi. Sebab kita ada keyakinan dan kita bangga dengan produk ni. Sebab sebelum ni ada dalam media mengatakan kereta produk ni tak guna. Klise ni. Saya lupa nama Mak Salih tu lah. Tapi saya buktikan bahawa klise ni bagus. Dengan loading yang berat, apa semua, insyaAllah. Dengan teknologi yang ada pada kereta ni, guna sistem biasa, tanpa banyak ECU, insyaAllah okey. Okey. Jadi sekarang ni buat kerja apa? Kontraktor juga? Bengkel kereta. Ya? Bengkel kereta. Bengkel. Oh, memang menjual, memang naik kereta Memang lah. ada kepakaran Bangun itulah. Tak, sebelum ni tak ada. Oh, sebelum tak ada. Anak saya sekolah dulu. Oh, okey. Jadi kenapa memilih kepakaran itu, kemahiran itu? Sebab saya minat daripada kereta. Minat kereta? Minat kereta pada muda lagi. Kalau ada- betul-betul ikut bapak lah ni Kalau ada pihak muzium nak beli kereta ni, jual lah? Tak, tak. Tak lah? Tak lah? Tak juga. Okey, itu dia. Kita boleh laksanakan impian. Tapi kalau bolehnya, kalau kita dapat tambah ilmu, Ya. bersiap sedialah macam-macam kemungkinan kan. Kita memang nak musafir itu baik, tapi tadi bak kata Cik kena juga ada ilmu dan tak boleh bodoh-bodoh je pergi ke tempat yang kita inginkan. Mungkin selepas ini ada perancangan seterusnya kan, kita nantikan saja. Terima kasih kepada Encik Nur Sulhi Rahim dan juga Muhammad Aidil Nur Sulhi. Ya, terima Terima kasih kasih. di atas perkongsian ni ya. Terima kasih banyak. Dia nak balik mana lepas ni? Balik ke Melaka balik. Balik Tampin. Melaka lah, Balik ya? ke Tampin. Okey, nanti kita banyak lagi pengisian termasuk kita nak sembang santai di program baru iaitu tentang makan viral. Semua selepas ini. Assalamualaikum, anda bersama saya Chef Naim dan sekarang ni saya akan kongsikan kepada anda nugget Nusantara. Cara dia mudah dia. Yang paling penting nak kena ada bawang putih, serai, cili dan juga daun sup. Yang ni kita buat nugget ayam. Jom kita masukkan yang pertama adalah kita punya bawang putih kat dalam ni. Masuk dan kita gaulkan semua sekali. Okey, nugget. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Tak, sekarang ni pagi kan? Ya. Kau makan bukan viral ke? Makan viral kan malam, 8:30 malam. Ni apa? Salah kontan ke? Yang ni kita nak tunjukkan orang lah ni apa yang kita masak nanti. Awal dekat eh, makan viral. awal ambil slot eh. Kita memang Okey. laju kerja ni. Ini dia Chef Naim terbawakan. Ya, betul. Lain image baru ni. Image baru betul. Rambut baru. Tahun depan lain lagi kita buat rambut Ya. lain lah. Dia ni ikut konsep ni rambut viral eh. Ini rambut tengah trend Okey. sekarang ni. Alright. Ialah pengacara Okey. untuk program Makan Viral Ya, betul. yang telah pun 2 episod ke udara.
Nusantara. Betul. Pada setiap Hari Isnin. 8.30 malam TV9. Oh, TV9. Sekarang ni dia rasanya dah keluar 2 episod dah. Okey. Dia akan episod yang ketiga pula lepas ni. Baik. Okey. Jadi kalau kita ni kerja dengan Chef Naim ni memang kena, dia memang cakap pantas, buat kerja pantas. Itu Tahap tadi apa benda laju. dah masuk dah tadi. Tangan laju. Tadi masuk Semua apa? laju. Okey, yang ni saya sebenarnya tadi kita dah masukkan bawang putih. Okey. Kita punya serai. Lepas tu kita satukan dengan sedikit cili. Kalau untuk budak-budak nak makan tak payah letak cili lah kan. Okey. Lepas tu kita letak sedikit lada hitam. Ini Okey. kiranya bahan asas, cuma yang saya nak buat ni adalah flavor Nusantara. Kalau nak buat yang style barat punya mungkin boleh letakkan rosemary ataupun dry herbs kat dalam ni lah. Okey. Kenapa Nusantara? Mungkin saya ingat ada elemen-elemen apa? Sebab kita menggunakan bawang putih, serai, lepas tu kita ada kita punya daun sup, elemen-elemen yang kira biasanya kita guna untuk masakan Melayu kita lah. Yang ni kita masukkan sedikit daun sup kat dalam ni untuk bau dan juga dia punya rasa. Program ni menu-menu yang viral ke atau daripada inspirasi Konsep menarik. itulah. Okey, dia punya konsep sebenarnya mula-mula saya pergi ke tempat-tempat yang menarik, tempat-tempat yang viral. Macam ada satu tempat tu saya buat main pakai VAR. Yang pakai tu main tembak-tembak. So itu antara tempat yang viral. Kemudian kita pergi ke kedai-kedai artis. Kedai macam Ciha Zikir, dia ada nasi Siapa ayam. yang ada kedai makan Ya, lah. siapa yang ada kedai makan. Kemudian yang mana yang tak ada kedai makan tu kita makan dengan mereka. Kedai yang dia suka. Lepas tu bila kita dah makan, menu yang dia suka tu kita olah kan, kita tunjukkan kepada penonton kita. Kita masak lah kiranya. Saya masak juga. Tetap kena masak juga kat dalam rancangan tu sebenarnya. Tapi Okey. saya percaya awak memang sangat baik inovasi dan kreatif. Tak ada masalah. Betul, sebab saya sebenarnya saya suka masak dan dalam masa yang sama saya tahu penonton kita pun suka masak. Cuma kadang-kadang dia suka menu-menu yang mudah. Jadi ini yang kita boleh cuba buatkan lah. Saya sangat Okey, bergawat ini masak apa? Okey, seterusnya yang last sikit saya masukkan kita punya sebut roti ni. Yang ini Sebut untuk roti, ya betul, yang ini untuk supaya kita punya adunan ni dia jadi senang untuk kita kepalkan dia. Okey. Dia akan meresap kita punya air ni kat dalam. Abang kan makan boleh. viral. Apa dia? Dengan oat ke boleh? Boleh, kita boleh gantikan dengan oats ataupun kita boleh masukkan tepung kat dalam ni pun boleh juga. Okey. Satu lagi kita boleh pakai beras yang kering tu, kita blend bagi halus, kita campur kat dalam ni. Banyak kerja sikit lah. Banyak kerja sikit lah. Tapi untuk budak-budak ni bagi saya senang lah. Okey lah. Okey, makan viral ni dah 2 episod disiarkan. Betul. Jadi untuk yang episod ketiga ni apa keunikan dia? Ada artis apa ni nak bawa? Okey, kita ada 4 orang artis. Kita ada Syah Zikir, kita ada Hakim Rusli, lepas tu kita ada Nabila Razali. Okey, dan kita akan berjalan lah. Untuk episod kali ni, dia ada istimewa dia kalau nak kena tengok lah. Hari Isnin, 8.30 malam. Okey, TV9. Okey, jadi yang ni adunan kita ni dah cantik. Kita boleh kepalkan dia sikit untuk jadikan dia nugget kita. Kita kepalkan atau kita lepaskan lebih ni. berkhasiat ya? Ya, betul. So, kita dip dia dekat dalam kita punya breadcrumb ni dan kita boleh terus gorengkan saja. Alright, masuk kat dalam minyak kita ni. Okey, itu satu. Kita boleh buat lagi. Apa pendapat awak tentang makan viral ni? Cabaran untuk awak ni? Okey, cabaran untuk saya sebenarnya dia ada aktiviti dia yang satu. Sebenarnya saya ni seorang yang gayat. Tapi dia ada bagi saya cabaran dan juga game-game yang orang kata memang gayat dan dalam masa yang sama bagi saya itu menarik dan juga untuk penonton kita cuba sebab kadang-kadang mereka ni pun ada masalah tak tahu hujung minggu nak bawa family pergi mana. So kita dalam makan viral ni kita bawa tempat-tempat yang viral yang memang tengah trend sekarang ni kan. Jadi kita boleh lah kalau rasa macam hujung minggu tak tahu nak pergi mana dan juga tak tahu nak masak apa, boleh tengok makan viral. Kita dah tahu lah pergi mana. Jadi senang tak untuk mencari idea, mengarah idea mengolah menu viral? Okey, sebenarnya agak susah sebenarnya bila kita nak fikirkan menu-menu viral ni sebab dia nak viral ni dia tak boleh sekadar viral. Dia kena logik juga. Kan maksudnya dia kena terima rasa dia juga apa semua kan. Jadi bagi saya bila kita ada peluang untuk makan bersama dengan artis tu dekat situ kita dapat rasa macam okey daripada kita makan macam ada seafood macam kedai Syah Zikir tu kita ada menu mi yang dia buat. Okey, mi dia. Jadi daripada situ kita olahkan macam okey dia sekat mi kuning je tapi kita masak sekali dengan mi dan kita letak sekali dengan udang bakar dekat atas tu. Bagi dia nampak sekarang ni kan orang suka nampak macam lambak-lambak seafood besar-besar lambak macam tu kan. Okey, so untuk nugget kita ni yang ni kita dah masuk dalam ni. Farah boleh terbalik sikit ke tu yang mana yang dah ada tu. Tapi kalau ikutkan yang dah pirang-pirang tu sebenarnya dia dah nak hampir okey tu. Boleh kita boleh angkat tu letak atas pinggan kita. Ini episod ke berapa? Yang mana? Yang ini? Yang ini episod istimewa ni. Dia orang kena tahu ni. Kalau nak tengok, kena tahu. Kena tengok sampai habis. Okey. Dia macam bergedil besar Ya, buat saya kalau nak saya makan. Betul. Yang ni sebenarnya untuk vegetarian, dia boleh gantikan kita punya ayam tu kepada tahu. Boleh je sebab saya faham sekarang ni kan ada macam-macam. Ada orang suka makan. Kreatif dan Kena kreatif. Betul. Jadi jangan lupa untuk saksikan Makin Viral pada setiap hari Isnin 8.30 malam TV9. TV9.
betul. Berapa episod ni nanti? Dia ada 4 episod je. Yang sekarang ni yang akan keluar untuk minggu akan datang ni episod yang ketiga saja. Oh, 4 episod. Ya, betul. Okey, permulaan kan sebagai orang itu cerita untuk makan malam-malam Isnin. Okey, terima kasih kepada Syed Naim. Ya, baik. Berkongsi tentang menunya tadi. Nugget Nusantara. Nugget Nusantara. Okey. Dah habis satu. Ada boleh ada lagi. Okey. Baik, tadi saat lepas ni kita nak sembang berat pula tentang soal wang di sebalik proses untuk digitalisasi dalam usaha untuk menepati cabaran ekonomi dalam menjelang Belanjawan 2025. Teruskan. Bau sedap ni. Sekejap betul. Belanjawan 2025 akan diumumkan pada 18 Oktober ini pastinya menjadi perhatian ramai pihak. Antara yang hangat diperkatakan isu pembangunan infrastruktur dan pelepasan cukai digital, antara kemudahan dan manfaat yang diperlukan generasi muda serta usahawan digital dalam pembangunan ke arah digitalisasi dengan lebih berkesan. Satu keperluan lah untuk warga-warga muda zaman sekarang, sebab zaman sekarang pun makin maju, makin meningkat ke arah lagi teknologi. Ini sangat penting, especially kepada kita orang yang B40. Saya rasa perkara ini dapat bagi kita orang lagi baguslah belajar. Harapan saya, benda ni wajar untuk kita teruskan dan jalankan sebab dia amat membantulah terutamanya bagi golongan muda. Saya juga ada kawan-kawan yang kurang berkemampuan untuk membeli device mereka yang baru. Jadi pada masa yang kini, yang sangat moden ini, pentingnya untuk kita untuk mempunyai device seperti komputer ataupun handphone yang terkini yang boleh membantu kita dalam segi pelajaran. Meningkatkan orang punya ilmu lah dalam bahagian-bahagian IT ataupun bahagian-bahagian yang ke arah membuat konten. Dalam pada itu, ini pula respon dari Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM yang turut menyokong usaha pembangunan infrastruktur dan pelepasan cukai keselamatan cyber sebagai langkah proaktif membantu usahawan dalam sektor perniagaan untuk meningkatkan produktiviti ekonomi digital. Jadi dengan keadaan ekonomi yang sekarang ini semuanya berlandaskan digital ekonomi, kita merasakan bahawa pihak kerajaan seharusnya membantu usahawan-usahawan yang cuba untuk meningkatkan infrastruktur khususnya bagi melawan cyber security ini, kerana kos untuk melawan cyber security ataupun serangan cyber ini adalah amat tinggi. Dengan adanya kos pelaburan yang tinggi yang terpaksa usahawan-usahawan ini tanggung untuk memastikan bahawa infrastruktur keselamatan ini ada di dalam syarikat masing-masing, maka sekiranya ada grant, ada subsidi yang diberikan oleh kerajaan, ianya sedikit sebanyak dapat menampung kos-kos yang mereka terpaksa tanggung. Sokongan dan harapan ini ternyata amat diperlukan bagi memastikan beban perniagaan dapat dikurangkan dalam membina ekonomi negara yang lebih dinamik dan berdaya saing. Menjelang Belanjawan 2025 yang bakal memberikan impak kepada masyarakat amnya, kita nak juga berbincang aspek yang penting tak dapat dilupakan. Kalau dulu orang rasa macam benda ni jauh sangat, tapi kali ini di depan mata, nak memang kena guna untuk memajukan diri dan juga masyarakat secara khususnya. Kita perlu memajukan ini sebab kita tahu bahawa teknologi sekarang ini semakin maju, makin ke depan. Jadi kita nak terus berbicara berkenaan dengan perbelanjaan 2025 ini tentang digitalisasi untuk golongan muda ini dan juga mereka yang menjalankan perniagaan secara dalam talian ini. Baik, bersama Dr. Elia Nabila Abdul Bahri. Beliau ialah pensyarah kanan Jabatan Ekonomi Sekolah Perniagaan Universiti Malaya. Dan juga teknologis Azrul Zafri Azmi merupakan Timbalan Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia MCCA. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih bersama kami. Waalaikumsalam. Okey, kita dah sedikit beri teaser tu. Jadi kita nak tanya dulu Cik Azrul, bagaimana melihat bila kata bahawa digitalisasi untuk
prospek ekonomi ini penting, terutamanya kepada golongan muda, dan melihat bagaimana teknologi ini perlu adanya satu lagi peningkatan kepada mereka ini dalam untuk meningkatkan lagi pelaburan ekonomi kita lah ke peringkat global. Okey, kalau nak kata pasal perniagaan orang muda, memang berkait rapatlah dengan digitalisation zaman sekarang. Sebab kalau kita tengok landscape orang muda sekarang berniaga, dia tak lagi macam zaman dulu-dulu. Kalau orang dulu berniaga, dia lebih kepada masuk projek, masuk tender kan. Tapi zaman sekarang kalau orang muda, kalau you perasan dia nak berniaga, dia akan buat produk. Itu yang ada perkataan founder dan sebagainya. Jadi perniagaan hari ini, produk ke servis, dia akan guna platform digital. Untuk pemasaran, untuk dia punya operasi dan semua keseluruhan perniagaan dia menggunakan digital. Baik. Doktor, soalan saya mungkinlah klise kan. Saya suka perkataan ekosistem. Kita nak buat matlamat digitalisasi ni, tapi dia punya facilities, kemudahan, ruang ilmu tu adakah pada tahap landasan yang tepat untuk kita bergerak ke dunia digital ni atau macam mana? Okey, kalau kita lihat dalam keadaan ekonomi digital sekarang adalah sangat perlu untuk kerajaan melabur dalam bidang infrastruktur digital, kerana inilah masa yang sangat kita kata sangat sesuai, dan kalau boleh di awal pendidikan seperti sekolah menengah dari segi literasi digital, dan kalau kita lihat perlu ada program-program kesedaran literasi digital supaya masyarakat tidak menjadi mangsa dalam keselamatan cyber yang menjadi hangat yang diperkatakan. Dan dari segi pendidikan literasi digital, kalau kita perlu lihat bahawa literasi digital tu adalah satu cara untuk pengguna menggunakan digital teknologi secara efisien dan bertanggungjawab dari segi mengakses maklumat, menilai maklumat. Dan kalau kita lihat dari segi komponennya adalah perlunya ada kepakaran dalam kemahiran dalam penggunaan digital peranti misalnya, dan juga dari segi penciptaan kandungan itu sendiri, mencipta kandungan digital dan juga menerima maklumat digital. Dan begitu juga perlu adanya kesedaran keselamatan dan privasi data peribadi, dan juga etika dalam mengendalikan teknologi. Dan inilah sangat penting. Kadang-kadang kita ada banyak kerajaan telah kerajaan lakukan untuk meningkatkan keselamatan cyber, namun kalau kita lihat kita kata pencerobohan data itu sendiri kadang datang daripada individu itu sendiri. Misalnya kita sejauh mana kita memindahkan data privasi kita, maklumat privasi dalam social media, yang mana kalau kita lihat kita kata pengguna ni dapat menjejaki maklumat-maklumat sejarah maklumat kita yang lepas, dan ini juga adalah perlu adanya kesedaran literasi digital itu sendiri. Maknanya perlu, sebab kita tahu bahawa sekarang digital mana-mana kan. Kadang-kadang dulu masa zaman kita orang IT je yang pakar. Tapi sekarang ni budak-budak pun dah tahu dah. Jadi maksudnya perlu diberikan lebih banyak penambahbaikan dari segi macam ilmu kepada semua orang. Kan. Kalau dalam bilik kuliah kita fahamkan semua orang akan belajar, tapi untuk komuniti ni kan, sebab digital tu dah jadi penting, terus penting. Bagaimana kita nak melihat perlunya benda seperti ini, sebab kita pakai IT di mana dah, semua dah kita boleh cakap pakai IT kan, konten dan sebagainya. Bagaimana melihat situasi seperti ini? Sebab tu dalam Persatuan Pengguna Cyber Malaysia, persatuan yang saya wakili hari inilah. So pengguna cyber ni ditakrifkan sebagai sesiapa saja yang menggunakan peranti cyber. So kalau kita tengok pada hari ini, start anak kita lahir je kita dah bagi gadget. Dia gunakan bukan saja sudut main game, hiburan kan, tapi juga penting untuk dia orang guna untuk pendidikan juga. So itulah menunjukkan bahawa pentingnya digitalisation ni zaman sekarang di Malaysia ni merangkumi semua peringkat umur, daripada kecil sampailah kepada warga emas. Jadi saya setujulah dengan doktor, program literasi digital perlu disebarluaskan daripada peringkat sekolah prasekolah lagi. Sebab kalau kita nak start sekolah rendah pun bagi saya dah agak lambat. Kerana macam saya kata tadi, kita anak kita lahir je kita dah biasakan dengan gadget, dan itu dah jadi satu barang keperluan. So kalau kita kaitkan dengan belanjawan 2025, saya berharaplah kerajaan boleh pertimbangkan bahawa program literasi digital ini dimasukkan ke dalam kurikulum daripada peringkat prasekolah, dan mungkin bajet itu boleh disalurkan di
Kementerian Pelajaran seumpamanya, sehinggalah ke peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi. Supaya benda tu macam contoh kita belajar pendidikan moral, pendidikan Islam kan. So kita belajar nilai kan. So kita kena ada satu spesifik kurikulum untuk belajar nilai cyber pula. Dan itu memerlukan peruntukan lah. So kita harap benda tu boleh dimasukkan dalam belanjawan. Dulu kita rasa macam jauh sangat, macam hanya orang yang pakar saja. Tapi sekarang keperluan lah. Dia dah jadi consumer. Macam di pasar malam pun perlu juga ada. Betul. Perlu tu ada satu persiapan teknologi. Jadi bagaimana mereka ni dapat akses kepada ilmu ini? Kalau dulu kita ada macam, mungkinlah kalau ada pusat internet ke dulu kan. Sekarang ni apa ruang untuk mereka belajar ni? Mungkin dana itu yang kita perlukan supaya orang dapat akses ilmu itu secara mungkin lebih murah dan bagaimana? Zaman sekarang ni semua macam doktor kata tadi, konten. So kalau kita tengok berniaga, belajar, apa saja sekarang ni berkaitan dengan konten dan social media. Jadi akses itu lebih mudah. Jadi saya kalau nak disalurkan peruntukan itu ke dalam bentuk yang lebih efektif, sebenarnya dalam bentuk digital juga. So kalau dulu kita ada institut fizikal, sekarang ini maybe kita boleh salurkan peruntukan tu untuk kita wujudkan institusi virtual atau digital juga, supaya capaian itu lebih kena dengan trend digital sekarang dan lebih mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat lah. Okey, bila kita jadikan satu semua benda tu nak digital dan sebagainya, macam tadi Dok katakan, cabarannya adalah serangan cyber dan sebagainya. Adakah Malaysia sebenarnya sudah bersedia mempunyai kepakaran kita kan? Seiring tak sebenarnya untuk menangani serangan cyber itu sendiri? Okay, kalau kita lihat serangan cyber ni bukan hanya kepada individu tetapi juga kepada perniagaan. Kalau kita tengok kadang dalam setengah perniagaan secara online, kadang tiba-tiba laman web tidak boleh berfungsi, sistem tidak boleh berfungsi. Ini adalah kerana aktiviti pengguna, kerana keselamatan cyber itu telah diceroboh. Dan kalau kita lihat pada tahun 2018 sendiri, kita kerugian disebabkan oleh pencerobohan keselamatan cyber ni dalam menjangkau 12 juta USD. Dan kita lihat pada serangan cyber ni pada tahun 2022 saja melebihi 10 juta serangan. Dan kalau melihat kepada suatu laporan daripada Palo Alto Networks, di mana 78% daripada syarikat Malaysia ini mengalami serangan cyber dan 55% mempunyai serangan hampir setiap minggu dan setiap bulan. Dan inilah satu yang menyebabkan 1/4 terpaksa tutup operasi kerana akses seperti kewangan dapat dicapai dan juga terdapat berlakunya kita katakan penundaan operasi, kos-kos pemulihan, dan ini semua telah menjejaskan prestasi ekonomi Malaysia. Dan kalau kita lihat dari segi kepakaran, sebenarnya kita kerajaan kita juga telah lama melihat perkara dari segi keselamatan cyber. Kalau dulu kita ada Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan kita ada dasar kriptografi Malaysia 2013, kita ada akta yang mungkin bakal diluluskan, iaitu Akta Keselamatan Cyber. Dan dalam kerangka sekarang kita lah di bawah MCSS, iaitu Strategi Keselamatan Cyber Malaysia sehingga 2024. Dan kalau kita lihat dari segi kepakaran dalam cyber security ini, dalam keselamatan cyber, kita lihat terdapat beberapa institusi swasta yang menawarkan network security dan digital forensik. Misalnya yang ditawarkan di beberapa institusi swasta seperti Universiti Selangor, MSU, Uni Razak dan juga Sunway University, yang saya kira graduan-graduan dalam program ini dijangka dapat diserap dalam pelaksanaan dasar itu sendiri, supaya pelaksanaan dasar itu adalah daripada orang-orang yang pakar dalam bidang itu. Itu yang penting. Sebab kita tahu juga bila kita dah buka besar, kena jugalah kan sistem keselamatan kita, betul tak? Betul. Jadi untuk membawa generasi muda untuk terjun dalam dunia ekonomi digital ni, apa ruang yang kita ada? Adakah mereka ni yakin ataupun masih ragu-ragu lagi pengamatan teknologi sebenarnya? Macam saya kata awal tadi, sekarang ni generasi muda kalau dia start buat sesuatu, terutamanya untuk dalam digital ekonomi, untuk berniaga, dia memang the first thing in their mind is to open online store.
Tak kira lah dekat TikTok Shop ke, Shopee ke, sekadar menyebut beberapa nama lah. Tapi dia akan pergi ke digital. Jadi benda tu dah jadi norma biasa. Cuma pendapat saya ilmu tu perlu diformalisekan. Daripada kita main buat saja. Tapi sebenarnya kalau distrukturkan, saya yakin sebenarnya dia boleh mengembangkan lagi ekonomi negara sebab akses perniagaan digital. Formaliti tu macam mana boleh berlaku, Dr. Najis? Formaliti tu maksud saya mungkin ada kerangka pendidikan yang berstruktur di institut latihan ataupun institusi pendidikan. Kita boleh strukturkan silibus tertentu untuk kalau mereka nak terjun dalam bidang digital ekonomi ni, dia buat dengan cara yang proper. Jadi tidak lagi lah orang kata by gut feeling dan akhirnya menyebabkan kerugian dalam pelaburan mereka untuk mulakan perniagaan dalam digital. Tapi ini juga akan membuka peluang pekerjaan baru yang berdasarkan teknologi kan? Betul. Bagaimana, Doktor? Maknanya kita perlu pekerja sekarang ataupun graduan perlu kita kata meningkatkan kemahiran upskilling ataupun reskilling dalam bidang digital, kerana dalam mana perniagaan mana kita ditempatkan dalam pekerjaan dalam organisasi memerlukan kemahiran digital ni, sama ada termasuk dari segi konten dan juga dari segi keselamatan cyber. Dan kalau kita lihat ini adalah kerajaan perlu bantu, macam saya sokong dengan teknologi dari segi memastikan pendidikan literasi digital itu lebih berstruktur dan juga termasuklah ekonomi digital, dan di mana kita melihat perkara ini lebih konteks lebih luas. Dan kalau kita boleh tengok negara-negara yang lain bagaimana mereka dari segi keselamatan security cyber dan juga memperkukuhkan ekonomi digital itu sendiri. Sebab kalau kita lihat ekonomi digital ni memang satu trend memudahkan pemasaran perniagaan dan juga mudah untuk mencapai pelanggan, dan ini juga membentuk kita katakan permintaan luar negara yang menggalakkan kita untuk mengekspor. Tanpa sepadan lah. Bila tanpa sepadan ni mereka berniaga, jadi perlukan kepada kemudahan peranti yang bagus, pelbagai investment untuk jadikan ekonomi yang mantap. Itulah dari segi belanjawan sinonim dengan pengurangan cukai kan. Ya, betul. Mungkinkah ada dijangkakan ada kelonggaran supaya mereka yang melapor untuk membeli pelbagai perkakasan peranti semua ni ada pengesalan cukai tertentu. Macam mana jangkaan? Bagi saya dalam dunia digital ni dia kena fokus kepada dua golongan. Satu pengguna, satu lagi adalah pembangun teknologi. Satu pengguna teknologi, pembangun teknologi. So dua golongan ni perlulah mendapat insentif-insentif tertentu untuk menggalakkan kepenggunaan yang baik dan kepenggunaan yang maksimum dalam ruang digital ni. Contohnya pengguna yang nak guna teknologi perlulah diinsentivise sedikit supaya menggalakkan penggunaan teknologi digital. Tapi kalau pembangun digital, insentif-insentif seperti pengecualian cukai, geran dan juga pelaburan daripada kerajaan. Contoh syarikat-syarikat startup. Banyak syarikat-syarikat startup yang berpotensi di Malaysia tapi hari ini gagal mendapat pelaburan yang baik daripada dalam negara. Jadi itu mungkin perlu ditumpukan oleh belanjawan kali inilah. Bila melihat Doktor, Belanjawan 2025 mengatakan dia banyaklah kan dan sebagainya, tapi bila kata digitalisasi ini adalah satu perkara yang perlu diperkukuhkan untuk kita mantapkan lagi ekosistem pelaburan teknologi tinggi. Bagaimana Doktor? Pastilah kita tahu sebelum ni kita dah tahu dah ada digital dan sebagainya, tapi bila dah masuk dalam 2025 mungkin sebenarnya adalah satu lagi fasa baru untuk kita persiapkan diri kita lah. Mungkin bagaimana pandangan Doktor? Okey, kalau ikutkan pada waktu sekarang ni, kalau dulu kita ada industri revolusi keempat, sekarang kita dapat alih kepada revolusi industri kelima, di mana pembuatan berdasarkan customization, customer boleh minta apa yang mereka nak, itu juga dengan kecerdasan buatan AI. Dan kalau kita lihat diharapkan belanjawan 2025 ini kerajaan perlu melihat bukan pada inklusiviti. Misalnya digital
bagi melebarkan lagi, membuka cawangan jalur lebar di kawasan-kawasan pedalaman, di kawasan luar bandar, yang mana ada setengah-setengah, termasuk juga kepulauan, di mana ada setengah tempat pedalaman yang mereka hanya terima cash saja dan tidak boleh QR kerana tidak ada rangkaian internet. Dan ini juga boleh menjelaskan, begitu juga kalau Google Map, ada setengah kawasan yang tak dapat navigation, dan itu juga perlu dilihat. Dan itu juga perlu memberikan sokongan dari segi device, peranti untuk pendidikan, dan juga program-program kesedaran ini adalah penting. Di mana kalau dari segi struktur ekonomi digital dan juga keselamatan itu sendiri, keselamatan cyber, perlu adanya satu strategi pada masa hadapan. So, kalau kita lihat MCSS juga sehingga 2024, mungkin ada lagi yang perlu diperkemaskan dan juga dengan kita kata utilisekan graduan yang daripada digital forensik dan network security ini dalam kerangka ataupun pelaksanaan dasar keselamatan cyber itu sendiri. Daripada dasar sehingga kepada nanti implementasi dan sebagainya. Terima kasih kepada Dr. Iliana Nabila Abdul Bahri dan juga kepada Teknologi Azrul Zafri Azmi berkongsi buah fikiran masa yang amat terhad kan, tapi saya percaya bahawa impiannya besar untuk kita makmurkan ekonomi digital ini jadi satu keperluan untuk semua bergerak seiring zaman yang mencabar. Yang penting kita nak membawa nama kita dan ekonomi Malaysia ni kan ke peringkat global. Baik, kita nak berehat seketika, kembali nanti kita nak berbicara lebih lanjut, nak memberi peluang kepada anda kita sama-sama untuk berinfak pada hari Jumaat ni nanti bersama dengan Fitri. Kembali di Jumaat yang tenang dan bahagia, kita dah menjadi untuk wakaf. Kali ini wakaf dan infak dana pembinaan Masjid Lestari Perdana di Bandar Putra Permai, Seri Kembangan, Selangor bersama dengan dutanya yang sentiasa bertenaga bermaya Ustaz Alfiah Malik. Terima kasih banyak. Sama. Ya, nampaknya Ustaz masih lagi berjuang kita untuk memastikan pembinaan masjid ini. Kerana sebelum ini Ustaz ada keceritakan bahawa tempat ini dah semakin bertambah komuniti muslimnya, tapi belum ada masjid yang menjadi jantung kepada umat Islam di situ. Mungkin dapat diceritakan sikit latar belakang yang mengajak kepada wakaf demi pembinaan ini, silakan. Alhamdulillah ya Allah. Pada penonton Malaysia hari ini, TV3, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya berbangga sangat pada hari ini dapat bertemu dengan ikon bahasa kita. Dan Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selama hampir 21 tahun, penduduk di Lestari Perdana tidak ada masjid. Di sana ada sistem, ada stesen MRT, ada macam-macam kemudahan. Kata infrastruktur serba lengkap, tapi yang tak ada masjid. Penduduk di sini menanti pembinaan masjid selama 21 tahun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, ini adalah tanggungjawab kita bersama untuk kita membina sebuah rumah Allah. Kerana dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, iaitu barang sesiapa yang membina rumah Allah, Allah akan binakan sebuah maliga yang indah untuknya di syurga. Begitu juga dalam riwayat Imam Muslim, barang sesiapa yang membina masjid, nescaya Allah akan binakan baik binaan seumpamanya di syurga. Jom pujuk hati kita di hari Jumaat yang mulia ni. Ustaz ingin menyampaikan satu pantun. Semulia-mulia hari Jumaat, semulia-mulia Nabi Muhammad, jom pujuk hati kita bersedekah dan berselawat. Mudah-mudahan dunia akhirat kita selamat. Tuan-tuan, ini kempen untuk pembinaan Masjid Lestari Perdana. Ini kempen yang nyata, bukannya skamer. Rebut peluang sementara kita masih bernyawa, kerana kita tak tahu petang nanti kita hidup atau tidak lagi. Jadi jom tuan-tuan, barcode dah tersedia. Scan je QR code yang ada, nombor akaun dah tertera. Ini bukan skamer, ini kempen yang nyata. Surau yang ada ni dah 15 tahun. Dah usang, dah uzur. Setiap kali solat, jemaah melempar ruah. Kalau hari panas, tak selesalah jemaah. Kalaulah hari hujan, basahlah jemaah. Tuan-tuan, ini tanggungjawab kita bersama untuk kita bina sebuah rumah Allah. Kita dapat kebenaran mengutip dana untuk pembinaan Masjid Lestari Perdana ini pada 12 November 2019. Dan ketika itu kita dapat tanah 4.03 hektar untuk pembinaan masjid, tapak masjid yang baru ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, bagi mereka terutamanya syarikat JLRC
orang perorangan, dan kemudiannya juga founder-founder produk yang kaya raya, yang asyik tukar kereta melancong sini sana. Apa salah sebahagian daripada harta kita, tolonglah kita sumbangkan. Tak banyak 100,000, 200,000, kita boleh infakkan untuk apa? Pembinaan Masjid Lestari Perdana ni. Baik, melihat kepada bila kita nak bina masjid di kawasan yang moden, jumlahnya besar ya. Saya lihat di sini 16 juta. 16 juta. Dan kutipan terkini sekitar 3.3 juta. Benar. Bermaksud masih jauh perjalanan. Jauh lagi. Dan kalau kita nak buat pembinaan pun ada mungkin setengah daripada itu diwajibkan ada separuh kan? Separuh. Jadi betul. macam mana mungkinkah ada keajaiban kita untuk mengajar hari Jumaat ni supaya berwakaf, tadi Ustaz sebutkan dah seru ramai di situ supaya kita nak cukup separuh pun dah dapat bina, separuh pun jadilah untuk melihat masjid ini berdiri megah Ustaz. Benar, saya merayu sangat orang ramai tolonglah menyumbang untuk pembinaan Masjid Lestari Perdana ni. Kerana apa tuan-tuan, hari ni ya Allah, kalau dapat separuh 8 juta kita akan bina terus pembinaan boleh dijalankan. Sebab itu undang-undang di Jabatan Agama Islam Selangor. Dan Ustaz merayu juga tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, kalau boleh di hari Jumaat ni kita berinfak sebahagian daripada harta pusaka kita. Bila mati anak Adam, terputus segala amalan kecuali 3 perkara. Yang pertama doa anak, yang pertama adalah sedekah jariah. Kenapa orang mati menyesal, ya Allah, andai kau tangguhkan ajalku, aku ingin bersedekah. Dah mati baru nak sedekah. Sedangkan kita masih hidup ni, petang nantilah, esok lusa. Paling tidak sedikit dia tuan-tuan. Kalau nak tunggu petang nanti, kalau ada umur aku panjang petang nanti, ya Allah, bolehlah kita berinfak. Ramai yang petang nanti mungkin akan terlibat dalam kemalangan dan maut. Jadi jangan tuan-tuan, jangan bertangguh sekarang. Dan kemudiannya tuan-tuan, yang keduanya, ia adalah ilmu yang bermanfaat. Masjid Lestari Perdana ni selama mana ianya terbina, orang solat di dalamnya, mengaji Al-Qurannya, menuntut ilmu dalamnya, semuanya akan menjadi saham untuk bekalan kita menuju ke negara akhirat nanti. Dan yang seterusnya, doa anak yang soleh. Ya Allah, sebelum kita dapat doa anak yang soleh, kita kena jadi anak yang soleh. Kita berwakaf, sebab wakaf ni ada potongan cukai. Tuan-tuan dapat pemotongan cukai bawah subsection 24/11D Akta Cukai Pendapatan tahun 1967. Rebut peluang ni bukan sekadar dapat pelepasan cukai, tetapi dapat juga pelepasan daripada pengampunan dosa-dosa kita yang silam. Kita mahukan dunia dan akhirat. Jadi terima kasih kepada Ustaz. Sama. Sentiasa membara semangat intizamnya untuk membangunkan masjid. InsyaAllah walaupun sekecil binaannya, tetapi ada nanti nilainya di syurga insyaAllah. Dalam usaha untuk wakaf dan juga infak dana pembinaan Masjid Lestari Perdana di Bandar Putera Permai, Seri Kembangan, Selangor. Terima kasih kepada Ustaz Hanafiah Malik, Duta Pembinaan masjid ini. Semoga anda semua terpanggil. Antara yang mahal hidup ini ialah ada keterpanggilan untuk membuat kebaikan insyaAllah. Baik, ada persembahan ke di sana? Ya, kita nak persembahkan. Baik. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton Malaysia hari ini. Semoganya kalau ada perancangan untuk bercuti esok, rancanglah dengan perjalanan dengan baik, agar-agar semuanya selamat semuanya. Faturah ya, ikon bahasa. Saya suka butang awak hari ini macam kuih bakar. Dia jauh boleh nampak. Kenapa 5? Kenapa 5? Sebab 5 rukun Islam. Kenapa baju kurung? Kenapa? Supaya dikurung oleh adat dan syariat. Baiklah. Okey, jangan lupa untuk saksikan Malaysia hari ini pada hari Isnin. Tajuknya Aneka Orchid. Orchid kan anggrek? Anggrek nama Melayu kan? Orchid. Tapi orchid ni ada sensasi terbaru. Apa? Menjadi kegilaan di Timur Tengah. Okey, jangan lupa untuk peminat-peminat orchid hari Isnin nanti. Okey? Kita diri. Salam Jumaat.